Assalamualaikum and a very good day to everyone. First of all, I would like to thank PPD Kubang Pasu for giving me the opportunity to present my action research at PPD Kubang Pasu level. My name is Norsyah Muhammad, Guru Cemerlang Sains from SMK Megat Dewa Kot Diang Kedah. Today, I am presenting my action research work with the title E-Celik Sains PBD Module, a best practice classroom assessment tool for Malaysian secondary schools. This work is about the effectiveness of my innovation called E-Celik Sains PBD Module as an assessment tool for problem-based learning or PBL and inquiry-based science education IBSE in secondary school. As we are all aware, PBL and IBSE are both student-centered teaching pedagogies that encourage active learning and critical thinking through investigation. Both methods offer students interesting problems to consider, and research shows that both PBL and IBSE are effective models of learning. Here is the background of my work. Problem-based learning and inquiry-based science education are important in the 21st century education as specified in the Secondary School Standard Curriculum or KSSM. The classroom assessment process for PBL and IBSE is important to ensure that students truly understand what they are learning. However, teachers are having problems implementing PBD due to complexities of the curriculum and assessment standard document or the SKP and other issues. In this work, we identified problems faced by science teachers in implementing PBD for PBL or IBSE. 50% of teachers have the problem of time limitation or constraints. 30% of teachers claim there are too much curriculum contents. 10% of teachers are lack of confidence. Lack of experience or skill in PBD is faced by 5% of teachers. Difficulty in understanding the SKP is a problem to 3% of teachers. Well, 1% said that there are too many students in their class, and another 1% claim about lack of material or apparatus provided in the science laboratory. My E-Celik Sains PBD module has won a medal at the International Learning Innovation Competition in 2019. This module covers the syllabus of KSSM Science Form 1, Form 2, and Form 3. The contents include how to conduct assessment of PBD, PBL, and experiments. The module also provides some examples of PBL, selected experiments, and Hebat module for teachers. The focus of this study is to identify the problems and challenges of teachers in implementing classroom assessment for science problem-based learning, and to observe teachers' perception of the use of the E-Celik Sains tool in helping to improve the skills of making classroom assessment more easily and systematically. The objective of our work are as follows. 1. To determine the problems faced by science teachers in implementing PBD. 2. To evaluate the effectiveness
of the ECELEC Science PBD module to ensure its usability in the classroom assessment process. We carried a study involving 271 samples or respondents of science teachers from Perlis, Kedah, and Perak. These are some photos of the workshops conducted at PPD Kubang Pasu, PPD Kuala Mudayan, PPD Padang Terap, and PPD Kota Star in Kedah, as well as similar workshops at PPD Krian, Perak, and JPN Perlis. The study combines quantitative and qualitative approaches. Data were collected using questionnaires. Statistical data analysis is used for quantitative data, and the team approach is used for open-ended questions. So, our methodology is as follows. 1. The instrument of study use questionnaire containing 5 items. Each item uses Likert scale of 1 to 5. 2. The quantitative data analysis was performed using descriptive and paired sample t-tests. Qualitative data of the open-ended questions were analyzed through thematic approach. In the table shows that there were significant differences between before and after using the ECELEC Science PBD module at the 0.05 level. Our results have shown the significance of using ECELEC Science PBD module for PBL or IBSE. Teachers have improved in the following areas. Teachers have shown improvement in understanding PBD concept. Teachers have also improved in the mastery of the PBD implementation. This module also enhances understanding of PBD domain. It also improves the skill to record mastery levels for each learning team. It also enhances the skills of assessing scientific domain. In conclusion, ECELEC Science PBD module helps teachers do PBD tasks of PBL and IBSE activities. There are significant differences in the level of mastery of PBD among teachers before and after using ECELEC Science PBD module. It can untangle the complexities of the SKP in doing PDPC process, thus saving the PDPC time, help teachers understand the SKP, and improve mastery of assessment methods. Lastly, our recommendations are as follows. 1. Our ministry could adopt the use of this module nationwide. 2. Further study is needed to explore the replicability of this work on other subjects of different DSKP. It is hoped that our research will serve as an eye-opener for using classroom assessment in the right way for the benefits of the students and teachers. With that, I end my presentation for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azlan bin Yusuf dari SMK Tekun Bendahara akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Sayang Anakku Sayang. Okey, projek Sayang Anakku Sayang ini merupakan satu projek sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di sekolah, iaitu kedatangan lambat di kalangan pelajar tingkatan 6 di SMK Tekun Bendahara. Jadi terdapat kes yang dicatatkan yang melibatkan
pelajar-pelajar tingkatan 6. Jadi atas inisiatif ini kita cuba untuk mencari satu langkah, iaitu membuat satu kajian tindakan bagi menyelesaikan masalah ini. Okey, kita melihat latar belakang kajian tindakan yang dilaksanakan. Kajian ini telah dijalankan dalam kalangan 5 orang pelajar tingkatan 6 di SMK Tunku Bendahara Kok Diang, Kedah. Okey, sekolah SMK Tunku Bendahara mempunyai 2 kelas tingkatan 6 atas, manakala tingkatan 6 rendah masih belum mendaftar lagi semasa kajian ini dilaksanakan. Okey, berdasarkan analisis dokumen kedatangan pelajar, mendapati terdapat 5 orang pelajar tingkatan 6 yang datang lambat ke sekolah. Okey, maklumat ini diperolehi melalui satu rekod kedatangan khas untuk pelajar-pelajar yang datang lambat. Okey, oleh itu kajian tindakan perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah ini agar semua pelajar tingkatan 6 datang awal. Okey, sebabnya masalah ini kalau tidak dibendung lebih awal, ia akan membawa kepada masalah disiplin yang lain yang membawa kesan atau implikasi yang lebih buruk lagi. Okey, seterusnya kita lihat masalah kajian. Okey, rekod kedatangan pelajar tingkatan 6 dalam tempoh 2 bulan, iaitu Januari dan Februari, iaitu pada awal tahun. Okey, menunjukkan peratus pelajar tingkatan 6 datang lambat semakin meningkat dalam tempoh 2 bulan ini. Okey, mungkin disebabkan awal tahun. Okey, pelajar pun bila baru buka sekolah menunjukkan satu sikap yang tidak baiklah. Okey, kita tengok dari segi jadual ini pada bulan Januari, peratus kedatangan lewat ke sekolah ialah 20%. Okey, kemudian pada bulan Februari pula peratus kedatangan lewat ke sekolah ialah 30%. Ini menunjukkan satu peningkatan, iaitu peningkatan sebanyak 50%. Okey, hasil temu bual dengan penolong kanan tingkatan 6 dan perbincangan dengan guru-guru akademik tingkatan 6 dapatlah dirumuskan bahawa punca pelajar tingkatan 6 datang lambat ke sekolah ialah faktor persekitaran di kediaman pelajar itu sendiri. Okey, sebab pelajar bila dia berada di rumah, ada saja perkara-perkara yang menjadi tarikan, begitu juga dengan persekitaran dari segi keluarga dan juga rakan di persekitaran. Okey, seterusnya kita melihat objektif kajian. Pengkaji telah menetapkan 2 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan pelajar tingkatan 6 datang lambat ke sekolah. Okey, objektif yang kedua, menilai keberkesanan projek Sayang Anakku Sayang dalam kalangan 5 pelajar tingkatan 6 di SMK Tunku Bendahara. Okey, manakala persoalan kajian ini pula, kajian ini akan dapat menjawab persoalan-persoalan yang berikut. Yang pertama, apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar tingkatan 6 datang lambat ke sekolah? Okey, seterusnya, sejauh manakah program Sayang Anakku Sayang ini dapat membantu 5 pelajar tingkatan 6 datang awal dan menepati masa untuk datang ke sekolah. Seterusnya, kita sama-sama melihat kaedah ataupun reka bentuk kajian. Okey, sampel kajian ataupun sasaran yang digunakan oleh pengkaji, itu kumpulan sasaran kajian ialah 5 orang pelajar tingkatan 6 yang terdiri daripada 3 orang pelajar lelaki dan 2 orang pelajar perempuan. Okey, seterusnya teknik persampalan. Teknik persampalan ialah kita gunakan atau pengkaji menggunakan teknik persampalan bertujuan, iaitu dengan melibatkan 5 orang pelajar tingkatan 6. Okay. Kemudian seterusnya kita lihat teknik pengumpulan data kajian. Okay. Ada 3 teknik pengumpulan data kajian. Yang pertama, refleksi awal. Yang kedua, refleksi sebelum. Dan yang ketiga, refleksi semasa. Okey, kita lihat refleksi awal melalui pemerhatian. Pemerhatian ini maknanya kita melihat ataupun kita melihat apabila pelajar itu datang ke sekolah, sama ada dia datang awal ataupun datang lambat. Jadi pengumpulan data awal bagi mengenal pasti dan mengesahkan isu. Bila ada pelajar-pelajar tingkatan ini yang datang lambat
maka sahlah isu pelajar datang lambat. Okey. Seterusnya refleksi sebelum. Okay, saya ulang sekali lagi. Yang kedua, refleksi sebelum. Okey, refleksi sebelum kita memperolehi data daripada temu bual. Okey, temu bual dilakukan kita pengkaji menemu bual pelajar-pelajar yang terlibat, iaitu 5 orang pelajar tingkatan 6. Okey, seterusnya yang ketiga, refleksi semasa, iaitu pemerhatian yang dibuat dari semasa ke semasa. Okey, baiklah, kita tengok intervensi yang dilaksanakan. Okey, yang pertama, aktiviti pertama iaitu dilaksanakan pada minggu pertama dan refleksi awal. Okey, pemerhatian dilakukan semasa menunggu kedatangan pelajar selama 3 hari berturut-turut, iaitu pada hari Isnin, Selasa dan Rabu. Okay. Tujuan pemerhatian ini buat pengkaji ingin melihat sendiri pelajar-pelajar yang datang lambat, iaitu di kalangan pelajar tingkatan 6. Okay. Seterusnya aktiviti kedua, minggu yang kedua, iaitu refleksi sebelum. Masalah datang lambat dalam kalangan pelajar tingkatan 6 telah dikesan melalui pendekatan temu bual dengan pelajar-pelajar berkenaan. Okay. Pengkaji mengambil kesempatan menemu bual ke 5 pelajar tingkatan 6. Daripada temu bual tersebut, pengkaji telah mendapat maklumat yang berguna yang membawa kepada faktor-faktor yang menjurus kepada pelajar tingkatan 6 datang lewat ke sekolah. Okey. Seterusnya aktiviti yang ketiga, itu minggu ketiga, pelancaran projek. Pelancaran projek Sayang Anakku Sayang telah disempurnakan oleh Pengetua SMK Tekong Bendahara dalam majlis pelancaran yang dilakukan secara ringkas sahaja di dataran Seri Rawa SMK Tekong Bendahara sewaktu perhimpunan rasmi sekolah. Okay, dalam pelancaran tersebut, Pengetua SMK sendiri memberi penegasan tentang masalah-masalah disiplin yang berlaku, okay, yang berpunca daripada kedatangan lambat ke sekolah. Jadi kedatangan lambat ke sekolah akan membawa kepada masalah disiplin yang lain seperti masalah ponting dan sebagainya. Jadi pengetua dalam pelancaran tersebut mengharapkan guru-guru tingkatan 6, terutamanya guru ketua unit HEM, supaya melaksanakan program ini dengan berkesan supaya dapat mengatasi masalah pelajar tingkatan 6 yang datang lambat. Okay. Ini disebabkan oleh pelajar tingkatan ini merupakan pelajar yang menjadi contoh tauladan ataupun nilai-nilai baik yang ditunjukkan kepada pelajar-pelajar yang lebih rendah. Okay, ataupun pelajar-pelajar melibatkan golongan adik-adik kepada pelajar-pelajar tingkatan 6. Okey, seterusnya kita melihat intervensi yang dilaksanakan lagi. Seterusnya sambungan daripada yang tadi, kita tengok aktiviti yang keempat, iaitu minggu yang keempat, refleksi semasa. Okey, intervensi pengetua penolong kanan tingkatan 6 dan guru petugas menyambut kedatangan pelajar dan solat sunat duha. Jadi saya gabungkan sekali dua perkara ini. Yang pertamanya, pengetua dengan penolong kanan tingkatan 6 dan guru-guru bertugas menyambut kedatangan pelajar, maknanya menunggu di pintu pagar pada awal pagilah, sehingga masa yang ditetapkan yang menunjukkan pelajar itu datang lambat. Okey. Jadi pelajar-pelajar yang datang lambat tadi kita kumpulkan dan asingkan untuk pelajar tingkatan 6 dan untuk pelajar arus perdana. Okey, dan dengan aktiviti kelima, minggu kelima, iaitu refleksi semasa lagi. Intervensi penolong kanan tingkatan 6, guru akademik tingkatan 6 berkunjung ke kediaman pelajar dalam program ziarah Cakna. Okey, saya patah balik kepada yang refleksi semasa untuk solat duha. Okey, saya ulang balik yang tadi. Maknanya pelajar-pelajar yang datang lambat tadi kita kumpulkan, kita asingkan, pengkaji pengkaji bersama dengan guru akademik yang lain mengasingkan pelajar tingkatan 6
juga pelajar arus perdana. Okey. Pelajar tingkatan 6 tadi yang datang lambat terus dibawa ke surau, untuk melaksanakan sunat duha. Okey, sunat duha ni kita nampak saja sembahyang biasalah sunat duha, tapi bukan mudah, bukan senang untuk seseorang seperti pengkaji sendiri pun untuk melaksanakan sunat duha. Jadi pelajar-pelajar ini diarahkan untuk melaksanakan solat sunat duha. Okey, solat sunat duha dilakukan sebagai denda kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 ini yang datang lambat. Okey, kita lihat apabila solat duha dilakukan, kita tengok reaksi pelajar tu. Pada peringkat awalnya pelajar menunjukkan satu reaksi yang tidak seronok dengan keadaan yang malu-malu. Pelajar juga melambat-lambatkan untuk mengambil air sembahyang dan sebagainya. Okey, namun begitu setelah pelajar tadi sembahyang sunat duha, kemudian guru tingkatan 6 yang ada di situ juga mengambil kesempatan untuk memberi sedikit motivasi, mungkin sedikit tazkirah tentang kesalahan yang pelajar lakukan. Dan pelajar tingkatan ini pelajar yang dah matang, jadi tidak sepatutnya datang lambat ke sekolah. Jadi selepas pelaksanaan solat sunat duha, kita nampak wajah pelajar tadi nampak satu perubahan dari segi keseronokan, sebab dapat melaksanakan solat duha, solat sunat duha yang mungkin tidak pernah dilakukan. Okey, seterusnya aktiviti yang kelima, minggu kelima, iaitu refleksi semasa. Okey, refleksi semasa untuk aktiviti kelima, intervensi penolong kanan tingkatan 6 dan guru akademik tingkatan 6 berkunjung ke kediaman pelajar dalam program ziarah Cakna. Okey, ziarah Cakna ini penolong kanan bersama dengan guru akademik melihat latar belakang pelajar tingkatan 6 yang terlibat dengan masalah datang lambat, kemudian berkunjung ke rumah kediaman pelajar tersebut, kemudian berjumpa dengan waris ataupun ibu ataupun bapa pelajar tersebut. Biasanya kita berjumpa dengan ibulah. Okey. Daripada situ kita dapatkan maklumat tentang keadaan pelajar semasa di rumah. Jadi daripada situ kita dapati punca-punca yang menyebabkan pelajar datang lambat. Jadi, seterusnya nanti akan kita lihat dapatan daripada kajian ini tentang faktor-faktor pelajar datang lambat. Okey, seterusnya kita sampai kepada dapatan kajian. Okey, terdapat faktor ataupun faktor-faktor 5 pelajar tingkatan 6 datang lambat ke sekolah. Okey, berdasarkan hasil temu bual. Temu bual ni kita buat masa refleksi sebelum. Okey, yang pertamanya pelajar tidur lewat malam kerana asyik dengan telefon pintar. Okey, pada hari ini sudah sememangnya, sudah semestinya semua pelajar mempunyai telefon pintar. Okey, tapi dari segi penggunaannya mungkin terkawal ataupun tidak terkawal. Okey, yang kedua, pelajar tidak jelas hala tuju sebagai pelajar tingkatan 6. Okey, ada pelajar ataupun pelajar yang terlibat tadi bila ditemu bual mengatakan mereka tidak tahu, mereka tidak jelas ke mana hala tuju mereka apabila belajar di tingkatan 6. Sebabnya pelajar-pelajar atau rakan pelajar yang lain telah melanjutkan pelajaran ke institusi yang lain, yang lebih tinggi. Okay? Jadi itulah yang menimbulkan sikap yang tidak mengambil berat, tidak kisah sama ada datang awal ataupun datang lambat ke sekolah. Okey, yang ketiga, ibu bapa pelajar tidak prihatin. Ibu bapa pelajar tidak prihatin, maksudnya ibu bapa tadi menyerahkan kepada anak-anak mereka, kan dianggap anak-anak pelajar, anak mereka sendiri yang sudah tingkatan 6 sudah dapat menguruskan persekolahan mereka sendiri. Okey, jadi apabila anak pelajar ini bangun lambat, maka ibu bapa seolah-olah tidak mengambil tahu. Itu dikatakan
ibu bapa pelajar tidak cakna ataupun tidak prihatin. Okey, yang keempat, pelajar terpengaruh dengan rakan di persekitaran kediaman pelajar itu sendiri. Okey, pelajar-pelajar ini mempunyai rakan-rakan yang sudah bekerja. Jadi pelajar tadi mengikut rentak rakan-rakan tadi yang sudah bekerja, mungkin berkumpul di waktu malam dan sebagainya sampai lewat malam. Ini menyebabkan mereka terpengaruh dan tidur lambat dan tidak ada motivasi diri untuk meneruskan pengajian di tingkatan 6. Okey, kita lihat pula keberkesanan projek Sayang Anakku Sayang. Okey, daripada selepas kajian dilaksanakan, pelajar mula menunjukkan perubahan sikap. Okey, perubahan sikap ini maksudnya pelajar-pelajar yang tadi datang lambat apabila dilaksanakan solat duha, pengetua penolong kanan menunggu di pintu pagar, kemudian lawatan ke rumah pelajar itu sendiri telah menyebabkan pelajar menunjukkan perubahan sikap. Daripada pelajar yang datang lambat, pelajar tadi dah mula datang lebih awal. Okey. Kemudiannya pelajar telah datang awal. Kalau ikut di SMK Tengku Mendara ada satu program yang dilaksanakan ialah transformasi bacaan, iaitu bermula pada pukul 7.30. Jadi pelajar-pelajar tingkatan 6 tadi selepas dilaksanakan program atau projek Sayang Anakku Sayang, pelajar-pelajar tersebut cuba hadir ke sekolah sebelum pukul 7.30 pagi. Baiklah, kita tengok segi perbincangan dia. Masalah 5 pelajar tingkatan 6 datang lambat didorong oleh faktor pelajar itu sendiri dan juga ibu bapa yang tidak mengambil berat persekolahan anak. Okay. Aktiviti yang dilaksanakan menyebabkan pelajar merasa teruja dan merasa malu di atas kesalahan yang dilakukan serta mengubah sikap pelajar. Okay. Sesuailah dengan pelajar yang sudah dianggap matang. Jadi apabila kita tidak memerlukan kaedah yang ataupun cara yang keras, tapi kita menggunakan satu kaedah yang lembut, menjurus kepada keagamaan, dan pelajar ini boleh berfikir. Jadi ekoran daripada itu, pelajar-pelajar tadi merubah sikap, iaitu datang lebih awal ke sekolah. Akhir sekali kesimpulan. Kesimpulan daripada ini, secara keseluruhannya intervensi yang dilaksanakan dalam kajian tindakan ini telah memberi kesan positif ke atas perubahan sikap pelajar, dan projek Sayang Anakku Sayang wajar diteruskan dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning I bid to all. Today I'm going to share with you my research entitled The Effects of Using Online Game Kahoot on Reading Comprehension in English Second Language Classroom. Before that, let me introduce myself. My name is Idayu binti Muhammad Dahlan, and currently I'm teaching at SBP Integrasi Kubang Pasu. So before I begin, let me ask you one question. Teachers, what method do you usually use when, to evaluate students in their reading comprehension? Okay, I believe many of you will answer paper and pencil. Am I right? So after listening to my speech today, why not we change to a new method which is called Kahoot? So do you know what is Kahoot? All right, now let me explain. Okay, we'll start with introduction. The existence of various and interesting online tools such as Kahoot, Plickers, Weblogs, and YouTube are seen as a media which can satisfy the needs of language learners at any place and time. It can also be a good means to increase students' reading comprehension skills if it is taught and used properly inside or outside classroom teaching and learning. And at the same time, students' reading comprehension achievement is not good because of the traditional approach used to teach reading skills. This resulted in making the students feel bored and decrease their motivation level and engagement during reading lessons. Alright, so because of these problems,
I think it is high time teachers integrate some engaging and effective tools to develop students' reading comprehension skills. Therefore, this study was conducted to find a rich picture of how teachers' integration of Kahoot on reading comprehension tasks can actually increase students' reading comprehension performance, and what are the students' perception when the tool is being used in their reading class. Alright, now let us move on to the research background. Okay, this research was conducted in SBP Integrasi Kubang Pasu, Bukit Kayu Hitam. It is actually a suburban secondary school located in the district of Kubang Pasu. It has started its operation since 2004. Now, why I choose this school? For your information, Kubang Pasu district portrays the best English result in Sijil Pelajaran Malaysia for the past 5 years in the state of Kedah. There are also 2 schools nearby, namely SK Bukit Kayu Hitam and SMK Bukit Kayu Hitam. For the purpose of this research, 26 students who came from Form 2 participated in the study. The students were all aged between 13 to 14, which consisted of equal numbers of boys and girls. So that means there are 13 boys and there are also 13 girls in the class. Based on the analysis made on the previous examination, it was found that the students' achievement in reading comprehension part is among the lowest. Therefore, an action research is relevant to overcome this problem. Now, let's look at the problem statement in this research. It was found that the Form 2 students' result in English decreased in the average grade level for 2 examinations, namely mid-year and end-of-year examinations when they were in Form 1. So when item analysis was made to the result, among the lowest mark was reading comprehension. So other than that, I also made an interview with the students and they provided some reasons for the lower achievement in reading comprehension section, such as longer and confusing text. They also feel tired with teachers' traditional approach and lack exposure to English reading materials. Now let's look at the research objectives of this study. So based on the problems outlined, the research objectives of this study are: first, we are going to analyze the effectiveness of using Kahoot to increase reading comprehension proficiency among Form 2 students. Secondly, we will investigate students' perception when using Kahoot in teaching and learning reading class. So what are the research questions for this research? Therefore, the research questions are: does Kahoot increase the reading comprehension scores of students in English lesson? Secondly, what are the students' perceptions on the implementation of Kahoot to improve their reading skills? Alright, now let's look at the research design. In order to study the impact of using Kahoot on teaching reading on students in ESL classroom, a case study design was carried out which included both quantitative and qualitative method. As for population and sampling, a sample of 26 students who enrolled in the same class, namely Form 2E class, with mixed abilities participated in the research. Non-random sampling was chosen because the students came from one class only. Other than that, their proficiency level of English was mostly at intermediate level. Now, let's discuss the data collection method. In order to carry out this study, data was collected from different weeks in the study. For example, in week 2, a pre-test was carried out, and then from week 3 to week 6, intervention was carried out, which there were 4 lessons altogether on reading comprehension. And then at week 7, there was a post-test, and last but not least, an online interview was carried out at week 8. Alright, now we will talk about how the data was
analysis in this study. As for the quantitative method, pre-test and post-test were used to gain data. Students' scores were analyzed according to the SPSS version 24. The last stage of this research was open-ended interview. It was carried out using Google Form because the study involved school break. I posted the link to the Google Form to students' WhatsApp. They were also allowed to use mother tongue in their response because I think this would bring richness of the data. Then I translated them into English during my analysis. All right, now I'm sure what you have been waiting for is the intervention. All right, as I have told you before, there were 4 lessons carried out during the intervention. All right, now let me explain the first lesson. The topic for the first reading comprehension lesson was about Journey in the Modern World of a boy named Andrew. The objective was to understand specific details and information in simple, longer text on a range of familiar topics. So the lesson started off with a sharing session by the students about the places they wish to visit. During the while reading activities, students carry out 4 activities. Firstly, they read the reading passages in pairs, followed by the word check activity. Then, the students tried to locate the specific information in the text by completing a table. It was followed by students' discussion about the main ideas in the paragraph. And the last but not least activity for that day was definitely Kahoot. And the students used the school Chromebook to play the game. As it was their first time on Kahoot, they were asked to play using the individual mode. And I set 20 seconds for them to answer each question. In the quiz, the students were required to click at whether true or false for the 10 statements given. During the post-reading lesson, students compared their lifestyle with the life of Andrew by writing it on the sticky notes and sharing it with the whole class. Okay, as you can see on the screen right now, this is the Kahoot game, right? So the features of Kahoot really attracted the students. All right, on top you can see there is a statement. Okay, teachers, you also can include pictures in the game. All right, as for the first lesson, as I've told you, all right, I gave them exercises in the form of true or false. All right, you can see the game is colorful and also different shapes, okay, for the answer. Okay, so this is what they see on their screen, but on their Chromebook, they can only see true or false. All right, and they will collect on the correct answer. All right, as you can see on the right side, okay, if their answer is correct, they will get marked immediately. Okay, and on your left, you can also see the time, okay, set for the game. All right. Now, in lesson 2, the reading passage was about a famous route in the USA known as Route 66. The objective was to understand the main points in simple, longer text on a range of familiar topics. As a set induction, to attract the students' interest, I played the hangman game with them. It was also meant to introduce the students to some of the cities in the USA, as the route passes by some of these cities. During the while reading activities, I assigned the students with different roles and they read the passage in groups of 5. When they had finished reading the text, students transferred the main ideas to a mind map. So from this, I know about the students' understanding of the text. Finally, the students answered a quiz on Kahoot using the individual mode, and they were given 20 seconds
to answer each question. In this quiz, the students were given multiple choice questions, and as a post-lesson, they sat in groups and everybody shared their experiences on a long car journey. Now, as you can see in this online game, Kahoot, okay, it is different from the first one. The students have 4 choices of answers, alright, and it also comes with variety of colors, alright. So on their Chromebook, they will see only the answers, alright, and it is also represented by shapes, okay, like the first one triangle, second diamond, third you can see circle there, okay, and the last one with the green color. Alright, so all these colors really attract the students, and at the same time, okay, as you play the game, there is also music, okay, accompanying the game. Alright, now let's look at the lesson for week 3. Okay, for the third reading lesson, students read a reading passage with the topic of superstition and sports. As the pre-reading activity, the students sat in groups of 5 and I let them match the pictures of sportsmen or sportswomen with their names. From this activity, I was informed about the students' general knowledge and their interest in sports. During the while reading activities, the students were asked to take turns to read the passage. When they chose the most suitable thinking, they chose the most suitable thinking map to represent the main ideas in the article. The last activity was Kahoot quiz. So in this quiz, students were asked to play using the team mode to see the dynamic of playing Kahoot in teams. What is good about playing in team is that this would give them the chance to discuss on the correct answer. The quiz focused on 10 multiple choice questions with no pictures included, and the duration to answer each question was still 20 seconds each. During the post-reading activity, students shared their superstitions in sport if they had any. Alright, so this is the Kahoot game without pictures, okay, so meaning that students were not assisted with any form of pictures, but the good thing is they can discuss the answers with their friends. Alright, and as for the last lesson, okay, which is lesson 4, the topic for this lesson was about superstitions in Ireland. The lesson objective was to enable students to understand specific details and information in simple longer text on a range of familiar topics. During the pre-reading, the students were introduced to Ireland by reading the fact box and talking about its symbol. The lesson was then followed by while reading activities such as matching pictures with its subheadings, doing word check, and drawing mind map to represent the text about Irish beliefs and superstitions. At the end of the lesson, students played Kahoot in team, and again, students were not provided with any pictures to assist them. As a post-reading activity, students compared the superstitions in their country with Ireland. Okay, so lesson 4 is quite similar to lesson 3, where students were not assisted with pictures, but again, they have chance to discuss with their friends. Alright, as you can see on the screen here, these are some of the activities during Kahoot game. Alright, in picture 1, the teacher was controlling the game from her laptop and there was a big screen in front. Alright, and in picture 2, students were playing the game individually. Alright, as you can see on the students' faces, they were so excited for the teachers to share the following questions. Alright, and also you can see in front of the students, there is one Chromebook for each one of them. Alright, in picture 3, students were playing the game in small groups of 3 to 4 students. Alright, and in the last picture, okay, which is picture 4, students' scores were displayed on the screen. So this really made the students feel excited because they also know their marks and their ranking.
All right. On another another feature of Kahoot, you can also know the student score in another score sheet. Now, let's discuss the research findings. All right, there are actually 2 research findings in this study. All right, as you can see, the line graph shows the result of the pre-test and post-test in terms of students' grade. During the pre-test, it was found that only 2 students achieved A, while 7 students scored B for the test. The rest of the 17 students was at the lower grades, where you can see 5 achievers with C, 2 students with D, and 8 students with grade E. The last 2 students were at the poor grade, that is F. On the other hand, the post-test shows a promising achievement as the number of students who achieved grade A increased to 12 students and 7 students were at grade B. Another 5 students achieved C, while 1 student achieved D and E. And the best thing is no student scored F for this test. Alright, as you can see, this is a line graph. Alright, the black line represents the pre-test, and the yellow line represents post-test. Okay, the second findings, from this study, right, as you can see in table 5, it shows the summary of students' perception on the implementation of Kahoot based on the interview. So, I divided their responses into 3 main themes, namely students' feelings, the effectiveness of Kahoot for learning, and the effectiveness of Kahoot for improving reading comprehension. As you can see on the right side, those are the subcategories for the main themes. Alright, the students responded, it is an easy and fun learning game. Alright, it also contained attractive features. For example, the students said they like the sound, they like the music, they like because it is a game, and most of all, it include privacy setting. Okay, so the students can play the game without using their own name. Alright, second, let's look at the effectiveness of Kahoot for learning. Alright, in one way, it increased knowledge, of the students. It also increased focus and attention, because you know why? At the end of the lesson, students know that they are going to play a game. So during the during the reading class, they will definitely pay attention. Alright. It also enables collaboration because the students can play in team. It also creates competition and nurture open-minded students. Alright, and last but not least, the effectiveness of Kahoot for improving reading comprehension. It provides independent learning, establish positive attitudes, alright, because students would like to go to class, and it also fosters peer assessment. Alright. Now, this is the discussion of the research. This research provided positive implications for using technology, as there was a significant difference in the mean of the pre-test and post-test, which means Kahoot is a powerful tool to increase students' reading comprehension scores. Firstly, the students made a significant gains in reading comprehension post-test. It shows that the mean score in the post-test, which is in the post-test, which is after intervention, is higher compared to the mean score in the pre-test before the intervention took place. So this indicates that the use of online game, Kahoot in English reading class, has improved reading comprehension with the benefits of reading practices and other activities such as small group discussions and mind mapping. Alright, and other than that, when being asked about their perceptions, majority of the students included positive attitudes towards the use of Kahoot in teaching reading comprehension. The inclusion of game-based system in teachers' instructions put forward a lot of benefits. For example, Kahoot features which include audio and visual
give immediate reinforcement. It makes it a more meaningful tool for teaching. As it is also a competition, students portray high level of motivation and engagement, which does not exist in the traditional method of teaching language. It stimulates the students in the classroom and therefore avoid boredom. It also, I should say, that the alternate use of Kahoot and traditional method drives students away from the wear-out effects of Kahoot. Alright, as the conclusion, from the study, I should say that the use of Kahoot increased students' reading comprehension scores, and students also provide positive perceptions. I think it is not too much to say that there should be variations in the methods used to teach reading. However, it depends on the teacher's creativity on teaching English in order to enhance the students' focus on tasks, to create independent learning, and to foster collaboration in order to bring the best out of them. Other than that, Kahoot can best represent ICT to be used in class instructions. It eases teachers and educators to design questions applicable in class, and most of all, it is free. I think it is also an effective way to make the learning more fun, joyful, interesting, and relaxed. Last but not least, it can boost the learning so that the students are looking forward to coming to class. Nevertheless, it requires wide support of ICT such as smartphones, computers, Chromebooks, tablets, and others, as well as quality Wi-Fi connection. Alright, these are some of the books and journals that I use as a reference in my study. Okay, I hope my research has inspired many teachers to use Kahoot in their reading comprehension class. Before I take my seat, I would like to express my heartfelt thank you to some of the great people who have made this a beautiful journey. Okay, thank you to Associate Professor Dr. Aizan binti Yaakob from Universiti Utara Malaysia Sintok, Dr. Rosnani binti Kaman, Institut Aminuddin Baki Jitra, Mr. Haris Ghani bin Nainar, Principal of SBP Integrasi Kubang Pasu, parents, students, and my own family. That's all. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Harisun binti Abdul Rahim daripada SK Teluk Malik akan membentangkan kajian hasil kajian tindakan saya bertajuk Puzzle KV. Untuk mengetahui apakah Puzzle KV dalam kajian tindakan saya kali ini, kita akan lihat untuk slide-slide yang seterusnya. Okay, untuk pengenalan. Kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti masalah dalam PDP, mengenal pasti tindakan mengatasi masalah murid yang belum menguasai kemahiran membaca berasaskan KV-KV, melihat keberkesanan guru dalam PDP, menambah baik PDP sekiranya terdapat murid yang tidak kenal dan tidak dapat membaca perkataan gabungan pelbagai KV. Guru perlu mencari kelemahan diri sendiri, memperbaiki kelemahan sedia ada. Kajian ini melibatkan semua murid kelas Peraturan Wawasan SK Teluk Malik yang berumur 6 tahun. Latar belakang kajian. Latar belakang kajian terbagi pada dua, iaitu latar belakang sekolah dan latar belakang kajian itu sendiri. Latar belakang sekolah terletak di dalam kawasan Kampung Teluk Malik. Majoriti murid tinggal di sekitar Kampung Teluk Malik dan jumlah murid tidak ramai termasuk prasekolah. Latar belakang kajian. 6 orang murid tidak menguasai KV-KV. Kajian perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti punca dan bagaimana kaedah yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan tahap penguasaan murid. Masalah kajian. Berdasarkan pemerhatian guru dan aktiviti membaca setiap pagi, ujian kenal huruf dan menyebut gabungan suku kata KV, 6 murid mempunyai masalah mengenal huruf, tidak dapat menyebut KV. Hasil soal siasat dan temu bual dengan waris, murid-murid tidak mengikuti program persekolahan sebelum ke prasekolah. Kerap tidak hadir ke sekolah ketika sesi persekolahan umur 5 tahun, tidak memberi tumpuan, tidak berminat untuk belajar. Hasil perbincangan dengan guru besar dan melalui mesyuarat panitia bahasa Melayu,
Guru perlu mengubah teknik PDP yang lebih menarik perlu dilaksanakan. Gaya pembelajaran belajar sambil bermain iaitu puzzle KV akan diperkenalkan. Teknik puzzle KV menarik minat murid menguasai KV-KV, menggalakkan murid untuk terus hadir ke sekolah. Objektif kajian. Mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak menguasai KV-KV, menilai keberkesanan PDP guru dalam kelas, mengenal pasti bahan dan kaedah yang sesuai untuk meningkatkan tahap penguasaan murid, menilai keberkesanan intervensi melalui kaedah puzzle KV. Persoalan kajian. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan murid yang berumur 6 tahun tidak menguasai KV-KV? Sejauh manakah intervensi program puzzle KV dapat membantu 6 orang murid meningkatkan tahap penguasaan mereka dalam KV-KV? Kepentingan kajian. Mengurangkan jumlah murid yang tidak dapat membaca dan memudahkan PDP pada tahun 1 aliran perdana. Yang kedua, pada tahun 1 murid tidak perlu ditekankan lagi dalam aspek mengenal huruf kemahiran membaca. Yang ketiga, memberikan keyakinan kepada murid apabila melangkah ke aliran perdana. Pelaksanaan puzzle KV disediakan melalui puzzle yang telah diubah suai oleh saya sendiri, di mana saya telah melekatkan huruf-huruf KV untuk murid mudah mencari dan melekat dan menyiapkan puzzle tersebut. Graf penguasaan murid. Apabila dilaksanakan puzzle KV ini, murid-murid telah menguasai dan sedang menguasai aktiviti KV-KV. Perbincangan kajian. Dapatan kajian telah menjawab 2 persoalan. Yang pertama, terdapat 4 faktor menyebabkan murid gagal dalam menguasai kemahiran KV-KV. Murid tidak pernah menghadiri persekolahan ketika berumur 5 tahun. Semasa berumur 5 tahun, menghadiri kelas prasekolah tetapi tidak memberi tumpuan. Murid sering ponting sekolah. Murid bersikap pasif semasa PDP, sering ketinggalan dalam menguasai sesuatu kemahiran. Walaupun begitu, jika diteliti keputusan penilaian selepas intervensi, PDP guru memainkan peranan penting bagi memastikan murid berminat untuk belajar. Guru perlu mencari kaedah untuk meningkatkan pencapaian murid. Guru mesti membuat perubahan berdasarkan kelemahan murid. Maka keputusan penilaian 1 dan 2 menunjukkan semua murid mencatat peningkatan skor selepas melalui kaedah intervensi puzzle KV. Kesimpulan hasil kajian, secara keseluruhannya, intervensi yang dilaksanakan telah memberi kesan positif ke atas pencapaian murid. Puzzle KV wajar diteruskan untuk membantu guru memperbaiki teknik PDP bagi meningkatkan minat murid untuk belajar. Puzzle KV mampu mengekalkan minat murid dalam menguasai kemahiran mengenal KV dan meningkatkan kemahiran membaca murid. Guru masih mengekalkan rutin mengenal dan menyebut KV yang asas, nyanyian, teka KV dan mencari KV-KV sebagai aktiviti pengukuhan. Guru perlu membuat penambahbaikan kepada puzzle KV. Menggunakan saiz tulisan yang besar, membuat puzzle KV sahaja untuk murid yang belum kenal huruf, membuat aktiviti berpasangan bersama mentor untuk memberi keseronokan kepada murid. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sempurna solat, cantiklah akhlak sebagai bekalan hari akhirat. Kewajipan solat jangan dielak supaya hidup mendapat syafaat. Okey, jom solat. Saya Puan Jawahir binti Sofian, guru pendidikan Islam daripada Sekolah Kebangsaan Padang Perahu akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk Dari Ibadatku. Okey, sebelum saya masuk ke slide yang pertama, ingin sekali saya berkongsi dengan guru-guru dan juga para pendengar sekalian bahawa sebagai seorang guru pendidikan Islam, saya setiap hari sebelum saya mula mengajarlah PDP saya ni, saya akan masuk dalam kelas dan perkara yang pertama yang saya akan tanya pada anak-anak murid saya, adakah kamu sembahyang subuh pagi ni? Yang keistimewaan budak-budak ni, budak sekolah rendah ni, mereka takkan tipulah. Kalau kita dah bagi, orang kata bagi tanya betul-betul, cakap secara jujur, mereka akan angkat tangan siapa yang solat dan siapa yang tak solat. Dan yang amat menyedihkan saya,
apabila ramai di kalangan murid-murid ni yang memang tak solat. Dalam contoh dia dalam kelas tu kalau ada dalam 20 orang, tak sampai separuh pun yang solat subuh. Dan kebanyakannya yang kita tahu budak-budak tahun 6 ni, murid tahun 6 ni dah berusia 12 tahun dan kebanyakannya budak perempuan ni dah akil baligh. Jadi jadi satu kerisauan bila budak-budak ni depa meringankan amalan solat ni. Sedangkan depa tahu bahawa amalan solat ni adalah satu perkara yang wajib. Bila kita tanya, bila contoh saya tanya, kamu tahu tak apa balasan orang yang tinggal solat? Depa akan jawab, berdosa ustazah, masuk neraka. Depa tahu apa balasan orang yang menunaikan solat, ganjaran. Depa tahu masuk syurga. Kamu nak masuk syurga ke neraka? Depa akan jawab masuk syurga. Tapi tanggungjawab amalan solat tu depa tak boleh nak buat. Okey, jadi terpanggil, saya rasa macam terpanggil lah saya nak buat satu kajian nak membuktikan bahawa secara dokumen bahawa terdapat di kalangan pelajar-pelajar ni yang memang tidak menitik beratkan amalan solat. Okey, latar belakang kajian saya jalankan di atas 36 orang murid Sekolah Kebangsaan Padang Perahu yang terdiri daripada 2 kelas, iaitu kelas 6 Mawar dan juga kelas 6 Melati. 20 orang daripada 6 Mawar dan 16 orang daripada kelas 6 Melati. Okey, macam mula-mula tadi saya cakap, secara mula saya dapatkan secara lisan, saya selalu bercakap, bersembang dengan budak-budak ni macam mana amalan solat mereka kan. Lepas tu bila tanya, adakah ibu bapa mereka marah kalau mereka tak solat? Kebanyakannya diam ataupun senyum saja. Maknanya memang tak dapat titik berat daripada ibu bapa lah ni. Jadi masalah lah. Setakat kita sebagai guru saja nak beri tunjuk ajar kat kanak-kanak, kat budak-budak ni, nak tekankan amalan solat tanpa titik berat daripada ibu bapa, ini akan menjadi orang kata apa, satu benda yang agak susah lah. Jadi peranan ibu bapa tu memang penting lah. Okey, kajian ni saya rasa perlu dilaksanakan untuk memastikan, untuk memberi, kalau tak sepenuhnya pun beri sedikit kesedaran pada budak-budak ni tentang kewajipan solat ni, menunjukkan solat ni wajib, bukan perkara yang biasa-biasa. Okey, slide ni menunjukkan analisis jadual yang mana saya buat pada ujian pra. Okey, ujian pra ni saya buat dengan saya panggil secara individu selama 36 orang murid ni datang ke hadapan berjumpa saya. Okey, saya akan tanya soalan amalan solat harian kamu, dan murid-murid ni akan bagi tahulah berapa contoh dia. Okey, dalam sehari berapa waktu yang kamu solat selalunya? Okey, ada yang 5 waktu, 4 waktu, ikut yang amalan yang mereka selalu buat lah. Jadi saya akan bagi jaminan kat murid-murid ni bahawa jawapan yang mereka bagi itu akan saya rahsiakan lah. Saya akan rahsiakan. Jadi kawan-kawan lain tak tahulah jumlah solat yang mereka buat tu, amalan solat mereka tu. Jadi mereka tak malulah. Kalau dalam kelas saya cakap tanya, saya tak pastilah sama ada jawapan mereka tu betul ataupun salah. Tapi dalam menjalankan ujian pra ni menunjukkan bahawa mereka tak tipulah. Mereka beritahu jumlah solat mereka yang betul lah. Dan di sini saya dapati bahawa murid-murid yang menunaikan solat cukup 5 waktu sebanyak 30%, 4 waktu 30%, 3 waktu 25%, 2 waktu 3%, 1 waktu 6% dan tidak sembahyang langsung pun ada 6%. Okey. Seterusnya objektif kajian saya. Kajian ni saya jalankan untuk mengenal pastilah status semasa amalan murid dalam menunaikan tanggungjawab solat fardu. Nak tahulah keadaan mereka sekarang ni, tanggungjawab dalam menunaikan solat fardu. Dan yang kedua ialah menilai keberkesanan projek dari solatku dalam memastikan murid-murid menunaikan tanggungjawab solat fardu. Okey, soalan kajian dia berkaitan dengan objektif kajian. Apakah status semasa amalan murid dalam menunaikan tanggungjawab solat fardu? Sejauh manakah keberkesanan projek dari solatku dalam memastikan murid-murid menunaikan tanggungjawab solat fardu? Okey, seterusnya metodologi kajian. Saya menggunakan kaedah pendekatan kualitatif, iaitu pendekatan secara lisan,
secara pemerhatian dan juga dokumentasi, iaitu lisan, pemerhatian dan lisan tu saya memang jalankan sebelum PDP yang saya cerita sebelum ni, dengan bertanya, bercerita tentang balasan orang meninggal solat, balasan orang yang melakukan solat dan sebagainya lah. Dan seterusnya dokumentasi tu saya buat ujian pra tu lah, yang panggil setiap orang tu datang ke depan secara individu dan saya tanya soalan berkaitan dengan amalan solat harian. Okey, sasaran kajian seperti yang saya maklumkan sebelum ini, iaitu 36 orang murid yang terdiri pada 20 orang murid kelas 6 awal dan 16 orang murid kelas 6 melati. Okey, untuk pengumpulan data pula, okey, untuk refleksi awal, minggu pertama tu saya buat kaedah pemerhatian dan juga lisan. Pemerhatian dan juga lisan yang macam saya kata tadi, saya banyak bercakap, berbual dengan budak-budak ni, macam mana amalan solat, macam mana ibu bapa mereka adakah ambil berat mereka tak semayang, adakah tibai ataupun marah kalau mereka tak semayang. Saya banyak berbual dan beri peringatan lah, apa balasan bagi orang yang tak semayang ni, dan juga apa ganjaran bagi orang yang menunaikan sembahyang. Okey, lepas tu saya minggu yang kedua tu saya buat ujian pra tadi ni, yang panggil secara individu tu, mai jumpa saya kat depan dan saya tanya soalan amalan solat harian tu. Okey, selepas tu, lepas 4 minggu, dalam masa 4 minggu tu lah saya jalankan intervensi dari solatku. Okey, selepas ni saya akan terangkan bagaimanakah bentuk intervensi dari solatku. Okey, untuk refleksi semasa, iaitu ujian pasca ni saya buat selepas 4 minggu saya jalankan intervensi. Okey, ujian pasca ni saya jalankan sama macam ujian pra, soalan yang sama. Saya panggil balik budak ni secara individu, datang pada saya di depan dan saya akan tanya soalan yang sama, amalan solat mereka selepas mereka menjalankan intervensi dari solatku. Okey, seterusnya ini gambar lah, gambar menunjukkan budak-budak ni tengah menanda borang dari solatku ni. Okey, di sini kalau kita tengok kat sini, memang macam inilah borang yang saya buat. Okey, untuk dari solatku ni saya buat simple saja. Borang dia memang budak-budak tak akan stres lah tanda. Memang senang sangat, depa tak payah fikir banyak, memang tanda mengikut minggu tu saya buat. Okey, saya di borang tu ada nama, kelas dan juga minggu. Minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya hingga minggu keempat. Jadi saya bagi edarkan kat murid-murid seorang dua helai dan saya minta mereka ni sediakan bagi kertas kosong untuk buat cover. Buat cover, mereka bebas untuk tulis tulis apa mereka nak tulis kat situ, nak lukis pun tak apa. Tu hak mereka, tulis nama, kelas dan juga tulis tajuk dari solatku. Jadi tutup nak buat sebagai cover untuk lindung daripada borang tu, daripada kawan dapat melihat apa yang mereka tanda. Jadi benda ni satu kerahsiaan lah. Jadi borang ni mereka akan tanda setiap pagi sebelum PDP bermula. Contoh dia, pada pagi Isnin, mereka akan tanda, murid-murid ni akan tanda amalan solat pada hari Ahad. Bermula daripada solat subuh sampai isyak. Adakah mereka sampai subuh pagi Isnin tu, sebab mereka tanda pagi Isnin. Mereka akan tanda, kalau solat mereka tanda right, kalau tak solat pangkah, dan kalau uzur bagi perempuan mereka akan bulat. Jadi seterusnya sampailah hari Khamis. Hari Khamis, hari Ahad, saya akan untuk memastikan borang ni terjaga, saya akan lantik seorang ketua daripada kalangan ni lah, murid dan kelas tu. Dia akan kumpul setiap hari. Lepas tanda tu dia akan kumpul, dia akan simpan dalam fail dan dia akan serahkan esok pagi kat kawan-kawan dan kumpul balik, dan sampailah hari Khamis dia akan serahkan kepada saya akan cek, dan hari Ahad saya bagi kat ketua tu dan dia akan bagi balik kat kawan-kawan dia. Macam itulah seterusnya. Okey. Dapatan kajian. Bila saya dah jalankan projek dari solatku selama 4 minggu, jadi kalau kita tengok dari solat tu memang simple lah, memang tak ada tekanan, memang tak ada apa nak fikir, tanda saja lah. Memang saya pun macam nak tengoklah ada tak keberkesanan, sebab dalam setiap minggu saya nampak ada memang ada perubahan, dan sikit-sikit lah, tapi saya tak boleh nak ni lagi lah, nak confirm lagi. Dan bila sampai minggu keempat saya ambil balik, saya panggil balik untuk ujian pasca, memang terdapat perubahan walaupun tak 100% lah, tapi ada perubahan. Mungkin masa dia memerlukan masa yang lebih panjang lagi kan, sebab 4 minggu mungkin satu masa yang agak singkat. Okey, untuk 5 waktu kita tengok kat sini.
daripada 30% naik pada 39%, 4 waktu 30% naik pada 39%, 3 waktu 25% turun kepada 17%, maknanya dia kenaikan di segi 4 waktu 5 waktu lah. 2 waktu 3% tetap 3%, 1 waktu 6% turun kepada 2%, dan yang tak semayang langsung 6% tu dah tinggal kosong, maknanya dia dah tak ada dah yang tak semayang. Okey, alhamdulillah. Okey, di sini kita tengok ada keberkesanan lah intervensi dari solatku tu. Memang walaupun macam saya kata tadi, taklah orang kata ada perubahan 1% di kalangan pelajar-pelajar ni, murid-murid ni, tapi ada juga perubahan. Jadi saya rasa pada untuk masa yang akan datang, mungkin kajian yang akan dibuat lagi memerlukan masa yang lebih panjang, ataupun kita boleh masukkan aktiviti yang lebih menarik. Sebab dalam keadaan masa sekarang ni, saya tak bolehlah nak buat macam-macam aktiviti sebab kekangan masa kita disebab dengan pandemik COVID-19 lagi. Jadi masa 4 minggu tu memang cukup-cukup saja saya nak buat. Jadi tak mampu saya nak masuk ke aktiviti-aktiviti yang lebih yang inilah yang menarik lagi untuk menarik minat budak-budak ni untuk menunaikan solat. Mungkin kita boleh bagi segi macam ganjaran, hadiah kan. Budak-budak contoh dia setiap pimpinan hari Ahad kita bagi ganjaran kat murid yang berjaya menunaikan solat cukup 5 waktu sepanjang seminggu tu. Kita boleh bagi ganjaran. Mungkin bagi peringkat permulaan, murid-murid ni depa kejar nak semayang tu sebab depa nak ganjaran, tapi insya-Allah kita bagi, memang inilah kita bagi dulu, bagi biarlah depa nak semayang sebabkan nakkan ganjaran, tapi bila sampai satu peringkat nanti depa akan rasa keikhlasan nak semayang tu, dan mereka akan rasa tanggungjawab untuk sembahyang tu merupakan satu kewajipan. Dan kita juga sebagai ibu bapa haruslah orang kata ambil beratlah tentang anak-anak ni. Dan yang kadang-kadang saya fikir juga agak sedih lah, kebanyakan ada bukan semualah, tapi segelintir ibu bapa sekarang ni tak mementingkan solat ni, anak-anak ni. Mereka lebih pentingkan bidang akademik, bidang peperiksaan. Kalau anak-anak tak dapat mencapai markah yang mereka harapkan ataupun dapat kedudukan yang rendah, mereka akan marah kat anak-anak. Tapi kalau anak-anak tinggal semayang, tak bangun solat subuh, mereka biarlah kecil lagi, kesian kat anak-anak. Itulah salah kita. Apapun kita haruslah melentur buluh biarlah daripada rebung, agar dapat kerana anak-anak kita ni merupakan generasi yang akan mewarisi pada masa hadapan, dan kita perlukan pemimpin-pemimpin yang pentingkan solat dan juga seterusnya menjadikan kita sebuah negara yang berteraskan Islam, dan juga pemimpin yang mengutamakan pimpinan yang robbani. Okey. Rasanya sampai setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.